Allah Allah aghithna ya Rasul. Terima kasih kepada Siti Zira dan Siti Fendi dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni alhamdulillah untuk kita kongsikan bersama tentang tajuknya adalah rahsia 40 yang kita fokuskan pada umur. Jadi bila kita bercakap berkaitan dengan 40 ni sebenarnya dia satu angka kemuliaan juga. Satu angka kemuliaan. Kenapa saya katakan kemuliaan? Sebab dalam surah Al-Baqarah pun ada menyebutkan tentang angka 40. Ini tidak difokuskan pada umur, cuma Allah Ta'ala katakan bahawa Nabi Musa dijemput kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama 40 malam. Wa idwa adna Musa arba'ina lailatan. Itu maknanya menunjukkan kemuliaan angka 40. Kenapa 40 malam bertemu dengan Allah akan Nabi Musa? Kerana nak menerima kitab Taurat. Dan yang keduanya bagaimana kemuliaan juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi pada usia juga 40, nabi dan juga rasul. Dan kita tengok juga para ulama kita kalau menamakan kitab masing-masing pun, contohnya Imam Nawawi dengan Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Nawawi dan Arba'in Usuluddin bagi Imam Ghazali. Dan banyaklah hadis yang berkaitan dengan 40 hadis ni. Maksudnya 40 ni ada sesuatu di dalam Islam dan satu kemuliaan. Tapi kalau kita bercakap berkaitan dengan usia 40, memang orang barat dia banyak berkata berkaitan dengan satu perkataan yang kita sebutkan life begin at 40 kan. Macam kita muda kembali pada usia 40 baru nak mula kehidupan. Sebenarnya tidak. Sebab dalam Al-Quran sendiri bagaimana DJ Zira katakan tadi, Allah Ta'ala menyebut tentang 40 ni secara jelas kepada kita, nak menunjukkan kepada umur 40 ni sudah pun menghampir kepada umur kematian gitu. Sebabnya saya katakan gitu, kerana Nabi SAW, Nabi kita dia sabdakan pada kita bahawa umur umat aku di antara 60 ke 70. Jadi kalau kita berada pada umur 40, maknanya kalau kita ukuran dengan umur kehidupan yang Nabi sebutkan 60 ke 70, itu kita berbaki lebih kurang 20 tahun. Kalau 40 nak ke 60, 20 tahun. 40 nak ke 70, 30 tahun. Maknanya singkat sangat lagi kehidupan yang berbaki. Maknanya kita 40 tu berada di pertengahan umur kita, pertengahan hayat yang Allah berikan kepada kita. Itu pun kalau kita sampai usia kita 60, kalau sampai usia kita ke 70. Tapi itu sebenarnya 40 dalam Quran tu Allah Ta'ala nak berikan kepada kita satu titik waspada. Kerana di situ juga kalau kita lihat 40 ni Allah dah berikan tanda-tanda awal kepada kita nak menuju pengakhiran. Antaranya 40 ni lah yang hadirnya berbagai penyakit, permulaan penyakit. Kan nak datang kencing manis ke, darah tinggi ke, apa pun masa 40 ni ada dah tanda-tanda permulaan. Itu merupakan tanda-tanda kematian. Begitu kalau 40 ni juga adanya uban. Kalau kita rasakan kan, tumbuhnya uban-uban, rambut-rambut putih sikit-sikit yang datang, itu juga sebagai satu tanda kematian. Dan juga 40 ni adalah satu tanda juga mengatakan bahawa kita ni sudah matang. Matang dengan nikmat yang banyak Allah berikan pada kita. Maksud 40 ni kita sudah pun ada suami, kita sudah ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada kerjaya yang stabil, kita dah ada rumah, kenderaan. Jadi kita dah sustain, maintain pada umur 40 tu kita dah ada segalanya. Dan 40 ni lah titik tolak supaya kita kembali bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan DJ Zira, DJ Abang Fandi dan pendengar yang dirahmati Allah, 40 ni juga nak menjelaskan kepada kita bahawa kita harus berfikir ala akhirat. Berfikir lebihkan kepada akhirat. Apa yang kita buat, kita kena niatkan kerana Allah supaya setiap pekerjaan yang kita buat tu ada pahalanya. Sebab sebelum ni mungkin kita terlepas pandang dari sudut ni, dan sekarang ni 40 ni kita kena mengorak satu paradigma untuk kita buat sesuatu tu kerana Allah biar berpahala setiap saat hidup kita.
Dan sebab itu ada yang menyebutkan hadis menyebutkan pada kita sebagai satu peringatan bila kita dah sampai umur 40 ni, hadis kematian mula muncul, antaranya yatbi'ul mayt salasa. Ingat bila mana daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa satu hari nanti kita akan mati dan akan mengikut kita ketika mana kita meninggal itu tiga benda. Yarji'u isnan, yang ikut kita ke kubur tu tiga perkara. Yarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang akan sampai ke kubur tu tiga benda, kemudian dua benda akan balik, satu benda bersama dengan kita. Dua benda yang balik tu kata hadis lagi, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut kita tu antaranya disebut dalam hadis adalah ahli keluarga kita, ikut ke kubur. Yang akan ikut ke kubur adalah harta kita. Ikut sampai ke kubur, tak masuk kubur pun. Tak masuk kubur ya, kalau kita ada kenderaan, kereta ke apa, kereta kita tu sampai ke kawasan perkuburan saja. Ahli keluarga pun sampai ke kubur saja, menangis di atas kubur, mendoakan kita di atas kubur saja. Cuma yang akan bersama dengan kita adalah amaluhu, amalan kita. Fayarji'u ahlahu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Allah Taala, Nabi kata akan kembali kepada dunia ini ahli keluarga kita, harta kita yang pernah kita usahakan, yang akan berkekalan kita di dalam liang lahat bersama kita cuma amalan. Jadi dengan tempoh yang berbakti kepada kita dah sampai umur 40, nak menuju saat kematian ni, makna kita kena berjaga-jaga dan mengisi ruang yang berbakti yang ada ni untuk kita melipat kali gandakan amalan kita bagi umur 40 tahun ni. Apa yang sampai umur 40 ni satu keuntungan lah. Allah menyebutkan kepadanya, dan ada doa khusus berkaitan 40, nanti kita akan sebutkan insyaAllah. Okey, baik Ustaz, saya nak tanya, ada dalam kalangan kita, masyarakat kita, khususnya golongan lelaki, yang beranggapan usia lelaki ni bermula pada 30, bukan 40 Zira. 30, lagi awal. 30 pun ada yang pasal cerita-cerita. Kononnya waktu umur 20 ke hingga 30 tu, orang kata nampak masih matang tak matang. 30 tu dia dah tunjukkan aura dia, siapakah diri dia yang sebenar. Namun ada juga yang memasang ataupun mengimpikan sesuatu apabila berusia 40 tahun untuk berubah ke jalan yang benar. Ada juga yang berubah untuk mencari nak mencari kejayaan dalam pendidikan dan sebagainya. Ada juga yang nak mendirikan rumah tangga. Pelbagai isu ataupun pelbagai yang diazamkan oleh seseorang itu. Adakah persediaan amalan kita sepenuhnya itu perlu bermula apabila kita telah mencecah usia 40? Dan 40 dia baru nak fikir, Ustaz. Maksudnya sebelum mencapai 40 tu, mungkin seseorang itu boleh enjoy, relax lagi. Yelah, dia kata ada juga Ustaz yang saya terbaca sampai mereka mengatakan, buat apa kita nak takut? Kita ada insurans. Macam tu pula Ustaz. Dia kata tak perlu risau. Jadi mungkin apa pandangan Ustaz tentang ada golongan yang beranggapan sedemikian dan persediaan sebelum menjelang usia 40 tahun itu sendiri? Ya. Itulah yang kita orang kata dimomokkan daripada dulu, relax lah dulu. Betul. Kita nak kita masih muda, enjoy dulu sampai umur 40 kita bertaubatlah. Sampai umur 50 kita taubatlah. Itu kalau sempat dan kita yakin sampai. Sekarang ni kita tak yakin pun umur kita tu nak endingnya tu bila. Apa kita berada pada fasa sekarang ni yang menakutkan ni dengan virus sebenarnya ni, kita rasakan bahawa bila-bila masa saja. Kalau nak virus pun kematian tu nak datang tu bila-bila masa. Tapi yang ruginya kalau kita pakai prinsip yang tadi, muda lagi, relaxlah dulu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya apa yang Al-Quran tegaskan kepada kita dengan surah wal asri, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu sentiasa berada di dalam kerugian. Kalau kita tak manfaatkan masa, kita tunggu 40 baru kita nak bertaubat. Sepatutnya kita bermula usia kita tu di awal fasa kita balik. Maksudnya kita dah 15, kita dah start mukallaf tu. Kita dah ditaklifkan untuk solat, untuk kita berpuasa, untuk kita buat amalan-amalan. Itu adalah bermula saat kita balik. Tapi saat kita balik tu pun kita tak mulakan semayang lagi. Kita tak semayang lagi. Kita sampai umur 20 relax dulu.
semayang pun cukup tak cukup, 30 pun relax lagi juga. Tiba 40, kita kata jom lah, stop lah, nak cuba nak semayang. Itu kalau kita sampai target 40 dan kita terbuka hidayah untuk bertaubat. Tapi kalau tak sampai tu bagaimana pula kan? Sebenarnya bila bercakap tentang umur 40 ni baru nak taubat, itu merupakan satu sedikit kerugian. Sebab ada nasihat daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali dia menasihat kepada anak-anak remaja. Kalau remaja ni berumur mula daripada usia 15 lah kita kata. Kan? Bukan targetnya dia nasihatkan pada orang yang umur 40. Ya, ayyuhal walad. Imam Ghazali menyebutkan dengan satu hadis pada baginda Nabi menyatakan bahawa tanda alamat aradullah ta'ala anil abdi, tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala tak suka kat hamba tu. Apa tanda dia? Istiqaluhu bima la ya'ni. Allah Ta'ala jadikan dia ni sibuk dengan urusan bukan agama Allah. Maksudnya dia sibuk tentang urusan dunia. Dia buka mata, dia fikir bagaimana nak kaya dunia, bagaimana nak, dia tak fikir nak semayang subuh ke, dia tak fikir bagaimana nak bersedekah ke pada hari ni, ataupun dia tak fikir nak mulakan hari dia dengan niat kerana Allah, bekerja nak cari nafkah untuk keluarga, tak. Dia fikir bagaimana nak menyedapkan nafsu dia sahaja. Ini rugi. Sebab tanda dia adalah Allah tak bagi berfikir sikit pun tentang Allah. Dan orang yang macam ni, kata Nabi, wa ilim ra'an zahabat sa'atun min umrihi, orang yang macam ni sebenarnya satu saat, bukan 1 minit, bukan 1 jam, 1 saat yang dia bazirkan dengan umur dia tu fi ghairi ma khulaqalahu min al-ibadah, yang dia tidak buat satu benda tu kerana Allah, la jadirun an takuna alaihi hasratah, dia akan jadi orang yang sangat menyesal. Bila dia akan menyesal? Bila dia dah pejam mata masuk dalam kubur, masuk dalam barzakh. Ya Allah, tolong kembalikan aku untuk aku sujud barang 2 rakaat. Ya Allah, tolong balikkan aku ke dunia untuk aku bersedekah barang RM1, RM10. Dia tahu selepas matinya dah tamat fasa hidup dia, baru dia nampak segala janji-janji Allah. Dia sudah pun terlepas. Sebab tu ulama kata kita terjaga daripada mimpi yang panjang bila mana kita sudah pun meninggal dunia, baru nak sedar. Ya Allah, tak buat ni lagi ya Allah. Ya Allah, solat tak penuh lagi ya Allah. Ya Allah, sedekah tak banyak lagi ya Allah. Ya Allah, tak wakafkan lagi harta. Ya Allah, ada rasuah di sini ya Allah. Ada dosa di sini tak sempat taubat. Di situ kita akan menyesal yang berpanjangan. Ini hadis Nabi sebut. Dan Nabi katakan lagi, Nabi sabdakan lagi, wa man jawazal arba'in. Ni angka 40 juga. Kalau dalam Quran Allah sebut juga 40, hadis pun ada sebut 40. Ini kemuliaan rahsia 40 ni. Nabi sebut lagi dengan angka 40. Wa man jawazal arba'ina. Siapa yang sampai umur 40, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi. Yang kebaikan dia tu tak mengatasi kejahatannya. Maksudnya jahat dia lebih banyak daripada baiknya. Maka falyatahaz ila nar. Sebenarnya orang yang macam ni dia buat persiapan balik ke neraka Allah. Wal a'yadu billah. Na'udzubillah. Ini ada hadis daripada Imam Ghazali. Sangat kita boleh buat satu muhasabah dengan hadis ni. Kita takut Allah tak pandang kita kalau kita ada satu sikap relax dulu, sabar dulu, tak manfaatkan masa yang ada. Kita takut kita balik jumpa Allah dalam keadaan kita tidak ada apa amalan yang Allah Ta'ala boleh terima di pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi elok kita bermula tu bukan kata tunggu 40. Sekarang ni kalau kita, yang pendengar kita berada di usia 20 sekarang ni pendengar, cepat-cepat kita manfaatkan masa yang ada ni untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Maknanya jangan nak tunggu umur tu. Sekarang ni pun kita tak tahu Ustaz ya, ajal kita mungkin 5 minit lagi ke, Allah kita mudah suka bertangguh-tangguh ya, kan. Betul. Okey, jadi Ustaz, macam mana pula dalam keadaan Ustaz ya, mungkin seseorang tu memang dari usia muda dia dah banyak melakukan kejahatan, maksiat, tapi tiba-tiba dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu umur dia dah lewat 50 tahun dah. Orang kata dah apa ni? Mungkin dah terlambat. Dah terlambat. Jadi dia rasa layak ke aku ni nak bertaubat ni, Allah terima ke tak? Macam mana tu agaknya? Ya. Alhamdulillah kalau di usia 50 dapat hidayah. Tu alhamdulillah, kena berterima kasih banyak pada Allah. Sebab
Tak ada siapa yang boleh hidayah, melainkan Allah Ta'ala saja yang boleh berikan hidayah. Nabi sendiri pun tak mampu nak beri hidayah. Katakan kalau kita tengok peristiwa Nabi Abu Talib yang menjaga Nabi selepas pada kematian Abdul Muttalib, kawan Nabi, atuk Nabi itu, sehingga ke kematian, hari kematian Abu Talib pun tidak mampu Nabi nak mengislamkan Abu Talib. Dan Abu Talib meninggal dalam keadaan seorang yang kafir, namun dia orang yang banyak orang kata apa mempertahankan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan bahawa Allah Taala kata innaka la tahdi man ahbabta. Dan sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi sebenarnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. So kalau kita sampai umur 40 tak taubat lagi, sampai umur 50 tiba-tiba ada turning point dalam hidup kita, Allah bagi hidayah, syukurlah banyak-banyak, syukur banyak kerana Allah Ta'ala suntikkan hidayah tu untuk kita kembali berubah. Dan untuk kita berubah, kadang-kadang orang yang nak berubah ni dia tak tahu bagaimana cara dia nak berubah sebenarnya. Dia dapat aku nak berubah lah, nak pakai tudung lah, kemudian dia letak tudung, sudah adakah itu tanda sudah berubah? Sebenarnya dalam agama ajarkan kepada kita kalau kita sedar kita buat satu perbuatan dosa yang berpanjangan, maka kita wajib bertaubat. Hukum bertaubat itu adalah wajib pada semua Islam, semua bukanlah termasuk kita yang DJ Zira, DJ Fatih dan juga para pendengar. Semua kita ni dalam segi agama kita, hukum bertaubat itu adalah wajib. Kita dituntut untuk bertaubat. Dan kita kena tahu apa itu rukun taubat. Kan? Kalau hidayah sampai kemudian kita nak bertaubat, kita tak tahu apa permulaan yang kita nak. Kan? Macam mana cara dia ni Ustaz? Permulaan nak bertaubat dan sebagainya kan? Permulaan nak bertaubat tu. Okey. Yang ni kita nak ke arah bertaubat, bila dapat hidayah, rukun taubat itu ada 3. Kata ulama, kalau kita bertaubat tanpa kita ikut rukunnya, Allah tidak terima taubat tu. Sebab ada rukun. Rukun solat ada 13. Tertinggal satu rukun, batal sembahyang, tidak sah sembahyang. Begitu, sebab itu disebut sebagai rukun. Rukun taubat ni ada 3. Yang pertama, kita tinggalkan maksiat yang kita tahu apa yang kita buat. Kita rasa sesuatu yang kita, kalau namanya maksiat itu, dia akan memberikan bekas di hati. Rasa tak tenang, gelisah, rasa tak sedap. Itu satu benda yang berunsurkan maksiat lah kan. Dan kita tahu apa maksiat yang kita buat. Walaupun orang lain tak tahu, tapi kita tahu dan Allah amat mengetahui, maha mengetahui. Tinggalkan maksiat yang pertama. Yang kedua, kita benar-benar rasa menyesal. Bukan buat menyesal, rasa menyesal akan dosa yang kita buat. Yang ketiga, kita azam untuk tidak buat lagi. Jadi lengkaplah rukun taubat kita tu. Yang pertama, kita tinggal maksiat. Yang kedua, kita menyesal. Yang kita azam untuk berubah, tak nak buat dah sampai bila-bila. Maka Allah Ta'ala terima tak taubat? Allah janji Allah terima sebesar mana sekalipun dosa kita, Allah Ta'ala terima. Namun ingat, kalau kita buat dosa dengan sesama manusia, itu dengan Allah. Kalau buat dosa dengan manusia, wajib untuk kita mohon maaf kepada orang yang kita buat kesalahan. Kalau kita mencuri, kita kena minta halal daripada dia duit dia, ataupun kita pulangkan balik duit dia sehingga dia reda pada kita. Barulah kita terlepas daripada dosa-dosa tadi dan kita dikira sebagai orang yang sudah pun bertaubat. Kalau kita nak tengok lagi di Jazira dan juga di tadi, satu kisah lah. Kita nak kata kita ni banyak dosa pun, semua orang pendosa. Dan dalam hadis sahih mengatakan bahawa seorang lelaki yang telah pun bunuh 99 orang. Nak kata kita sangat berdosa ni pendengar. Kita semua rasa kita berdosa, macam Allah Ta'ala terima ke dosa kita, taubat kita. Sedangkan aku minta maaf sebut sini, berzina, sedangkan minum arak, aku berjudi, aku tidak menjalankan tanggungjawab yang baik terhadap isteriku dan sebagainya. Kita fikir macam tak ada jalan keluar dah. So kita macam gibak dan bid'ah, kita tak nak bertaubat. Nanti dulu sidang pendengar yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang lagi dahsyat. Dia bunuh, bukan bunuh seorang, 2 atau 10, dia membunuh 99 orang. Dia membunuh 99 orang. Dia pergi kepada satu ahli ibadat, mengatakan bahawa dia nak bertaubat. Ahli ibadat kata, Allah Ta'ala tak menerima taubat kamu. Dahsyat sangat dosa yang kamu buat.
maka dia bunuh pula ahli ibadat yang kata macam tu, melengkapkan 100 orang dia bunuh. Ini hadis sahih. Dan dia pergi pula kepada ahli ilmu. Ahli ilmu dia tanya kepada ahli ilmu, boleh tak seorang ulama, boleh tak aku nak bertaubat? Allah Taala terima tak taubat? Allah dia katakan bahawa kalau sebesar mana sekalipun dosa yang kamu buat, sebesar bukit Uhud contohnya, pun Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu sekiranya kamu benar-benar bertaubat kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Allah Ta'ala tu maha penerima taubat, maha penyayang. Dia tak tengok dosa kita sebesar mana, asalkan kita menyesal, asalkan kita berazam nak berubah, tinggalkan dosa yang kita buat, Allah Ta'ala terima taubat kita. Tak kisahlah umur kita 40 ke 50, 60 ke, asalkan kita masih lagi bernyawa dan roh tidak sampai di halqum kerongkongan, Allah sentiasa menerima taubat kita. Baik. Subhanallah. Ustaz, sebenarnya panjang lagi untuk kita nak discuss ataupun kita nak diskusi dalam topik kita pada hari ini. Sememangnya satu topik yang sangat dekat dengan kita, khusus berkaitan dengan usia. Dan seperti tadi Ustaz ada sebut mengenai bertaubat pada usia muda. Kita dan perbincangan yang seterusnya selepas ini, kita akan menyentuh mengenai apabila seseorang itu telah pun meningkat usianya dan dia diuji dengan jalan yang tidak diredai oleh Allah. Bagaimana? Sekejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami hanya di Salam FM Mencara Minda.